Cara basuh najis tahi cicuk. Okey, sapu lah. Biar hilang saja. Kalau hok kering, sapu dengan penyapu sahaja. Kalau hok basuh sapu lepas tu kesat dengan air sikit. Okey, beres dah tu. Najis cicuk ni ma'fu anhu. Hukum isteri tidak melayani suami kerana suami tidak tunai nafkah. Gini. Ya, sebenarnya kalau apabila suami tak tunai nafkah, bukan isteri kena balas lagu ni. Awak tak bayar nafkah, saya malah layan awak. Gini, kita kena pergi mengadu kepada qadi dulu. Qadi akan paksa dia bayar nafkah. Kalau qadi tak bayar, kalau dia tak bayar nafkah, barulah kita ambil tindakan seterusnya, iaitu minta fasakh nikah dengan dia. Jangan kita isteri dia tapi kita tak tunai tanggungjawab kita, maka berdosa kita. Cara betulnya kita pergi mengadu kepada qadi, dia tak bayar nafkah. Jadi saya pun jadi serabut, saya tak beri nafkah saya. Tak layan dia. Maka jadi dosa kita. Biar tok qadi panggil dia, suruh dia bayar nafkah. Apabila dia bayar nafkah, kalau dia bayar nafkah tak apalah, selesailah masalahnya. Tapi kalau dia tak bayar nafkah, maka kita boleh minta fasakh. Minta fasakh. Maka dalam proses tu 2-3 hari nak selesai tu, boleh tak kita layan dia? Maka ada ulama kata dimakzurkan, diuzurkan dia tak beri nafkah kerana dalam proses nak minta fasakh ke apa dia. Cakap nak minta fasakh lagi dulu, tidur sekali nak minta fasakh lagu mana? Lagu tu. Boleh kadang kita tak ikut bilangan tertentu seperti tasbih subhanallah 33 kali, gini kaedah dia. Apabila dalam hadis tu sebut bilangan, maka wajib untuk dapat fadilat dia kena ikut bilangan dia. Kalau 33. Jangan lebih walau so, jangan kurang walau so. Kerana dalam bilangan itu ada rahsia dia. Kalau kita nak lebih tak apa lepas ni. Yang penting berzikir dulu subhanallah 33. Lepas ni kita nak sebut 1000 pun tak apa subhanallah. Kerana itu ada sir, ada rahsia Rasulullah sebut 33 tu. Kita nak lebih tak apa, tapi tak dapat sir itulah. Betul kodok pahala selawat tidak terhapus kecuali murtad. Aku mana tahu murtad ni tak ada habis pahala lah. Pahala ni tidak ada. Apabila seorang itu murtad, tak ada bukan pahala selawat, semua benda lah. Ibu melahirkan anak pada bulan puasa, adakah perlu bayar zakat? Teruslah kepada anak tu. Kalau anak tu hidup bulan puasa dan hari raya, maka dia kena bayar zakat terus. Kalau lahir pada bulan puasa, sebelum masuk hari raya anak tu meninggal, maka dia hanya hidup pada bulan puasa, tak wajib bayar zakat. Ataupun anak tu lahir pada malam raya, maka tak wajib zakat juga sebab dia tak sempat hidup di bulan puasa. Orang yang wajib kena bayar zakat terus orang yang hidup pada bulan puasa dan pada hari raya. Contohnya dia lahir setengah jam sebelum pada malam hari raya. Anak tu lahir setengah jam sebelum hari raya. Lepas pada bel maghrib setengah jam meninggal anak tu. Dia sempat sedikit hari raya, malam raya dan sempat hari pada bulan puasa. Maka sekalipun dia meninggal, wajib bayar zakat fitrah kepada anak tu. Zakat fitrah tak syarat balik dah. Tak syarat balik. Asal saja manusia tu hidup pada bulan raya dan puasa, maka dia kena zakat terus. Hak bayar zakat tu ayah dia lah. Beranak habis bulan puasa, maknanya bulan raya tak wajib zakat. Selawat 1000 tu adakah boleh gerak ke apa dia amat sebut dah. Selawat 1000 tu molek duduk dan menghadap kepada matahari sebelah naik. Tak syarat duduk luar, duduk dalam bilik pun tak apa, tapi arah matahari naik. Masalah kita nak gerak pun tak apa, tak ada masalah apa. Hak penting hak tu cara paling afdalnya duduk kedudukan dia lagu tu. Kita nak gerak nak gapo tak apa terpulih. Hak penting selawat 1000. Boleh kau ada solat dalam solat tarawih lagu mana kau ada solat dalam solat tarawih, tak faham saya tu. Qada solat lah, apa dalam solat tarawih mana pula. Tak boleh lah. Mana capu lagu mana semaya. Kita nak maya zuhur ke, mana boleh semaya tarawih. Tak boleh dah. Tak boleh capu. Qada tak boleh masuk dengan tarawih, tak boleh masuk. Qada tak boleh masuk dengan tarawih. Qada. Tarawih. Wajib kena semaya qada.
haram semaya tarawih. Qada wajib, tarawih ni sunat. Kita ada hutang wajib, tiba-tiba kita buat benda sunat. Haram hukum dia. Adakah zakat harta kena keluar tiap tahun? Ya. Apabila kita miliki harta 12 bulan, setahun cukup. Setahun ni bukan kata hujung tahun dah. Setiap saja harta kita miliki tu cukup setahun. Yakni misalnya kita perolehi harta tu bulan ni. Bulan ni akan datang tahun depan, maka cukuplah setahun. Maka kena bayar zakat setiap tahun. Zakat harta ni setiap tahun kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak perlu bayar zakat, tak sedap bimbang. Siapakah layak untuk bayar zakat? Kita sebut dah lapan asnah tu lah. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir miskin wal masakin, pekerja, pengutip zakat, orang muallaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang berhutang, orang yang musafir, tidak ada putus duit, dan orang yang berperang pada sabilillah. Mimpi ni hamba tak tahulah. Orang tanya maksud mimpi, hamba tak tahu tu. Bagaimana nak buai dunia daripada hati? Gini, kalau hati kita, bagaimana nak buai dunia daripada hati? Ingat, hati ni tabiat dia seperti bekas. Kalau bekas tu kosong, mesti akan ada benda yang hinggap di situ. Tu kaedah dia. Rumah kalau kosong, sangka bekas kalau kosong dia akan dipenuhi oleh sesuatu. Maka penuhilah hati kita dengan Allah, dengan akhirat, nescaya dunia tak mampu masuk ke dalam hati kita. Selagi mana ada ruang walau sedikit dalam hati kita mengenai dunia, ruang kosong, maka dunia akan menyelik dalam itu. Penuhilah hati kita dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, nescaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka benda lain tak akan boleh masuk dalam hati kita. Tapi selagi mana ada ruang dalam hati kita, maka dunia boleh masuk, syaitan boleh masuk, nafsu, mazmumah, semua benda boleh masuk dalam itu. Apa ciri orang Wahabi dalam ibadah? Nampak. Biasanya dalam ibadah ni dia suka kata bid'ah. Bid'ah hak ni tak boleh, hak ni bid'ah hak ni kau ni terlalu jumuk fikiran dia. Benda-benda moden yang tak boleh nak terima. Benda hak tak ada zaman Nabi dia tak boleh terima. Bid'ah lah, haram. Kebanyakan keluar daripada perkataan dia, perkataan bid'ah ataupun syirik ataupun kufur. Hak ni kebanyakannya Wahabi. Pok kita mazhab lain ke, misalnya Hanafi. Mazhab Hanafi contohnya dia tak baca kunut. Dia tak kata mazhab Syafi'i bid'ah. Sekalipun bukan kata tanda orang Wahabi ni orang tak baca kunut. Dia tak baca kunut. Tu Wahabi dia mazhab Hanafi tak baca kunut. Tapi mulut dia bagaimana? Dia tak kata bid'ah, dia tak kata gapo. Kebanyakannya Wahabi gitulah. Tapi tak semestinya, lebih kuranglah tanda dia nya. Kerana apa? Kerana ada orang ni dia Wahabi dah tapi dia tak sedar dia tu Wahabi. Semua fikiran dia kerana dia baca buku kau, dia dengar ustaz mana kau terpengaruh, maka dia tak tahu rupanya itu fikiran Wahabi. Cepat-cepatlah dia kena belajar cari fikiran yang benar. Masa muda tinggal puasa banyak telajak, pas lagu mana ginilah kena qada lah, guana-guana kena qada lah, pisahlah lagu mana. Kerana apa? Kesilapan kita ketika muda kita kena tanggung lah, kena usaha. Tapi kalau kita tak mampu dah, kita puasa-puasa dah tak mampu, kita meninggal kau, kita sakit kau gapo, Tuhan tahu. Kalau kita nak taubat, nak minta maaf dengan Allah Yang penting kesungguhan dalam hati kita, Tuhan tahu Jadi anak tak boleh nak wiruksah. Tak apa ustaz wi kelonggaran dah. Ada anak tak boleh wi kelonggaran. Kita dengan Tuhan, sebab masalah kita dengan Tuhan. Cuma hutang Tuhan tetap kena bayar. Macam mana orang ingat sebentar tak ingat sebentar, nyanyuk lah. Misalnya orang hilang ingatan. Maka siapa dia yang gila? Hilang ingatan ni masuk dalam kategori gila lah misalnya. Maka kalau orang gila, walau sesaat dalam sehari boleh puasa, maka hari tu tak wajib dia puasa. Apabila tak wajib dia puasa, tak wajib dia ganti puasa tu. Misalnya, dalam bulan puasa 5 hari dia lupa ingatan. Macam gila lah. Apabila gila, maka tidak wajib dia puasa. Maka dia kena qada dah. Apabila dia sihat, tak perlu qada. Sebab benda tak wajib dia puasa, tak perlu qada. Hak kena qada ni, benda wajib puasa tapi kita tak puasa, maka kena qada.
Maksurat pula. Maksurat ni yang dikarang oleh Imam Hasan Al-Banna. Pengasah kepada Ikhwanul Muslimin. Kelebihan dia untuk perlindungan lah. Bacalah maksuratnya. Ambo ada ijazah maksuratnya. Bacalah sekali sehari ko, gapo dia ko. Jadi anak ijazah lah. Baca maksurat ni sebagaimana anak terima daripada guru anak. Beza ratib haddad dengan ratibul atas. Ratibul atas ni dikarang oleh Abdurrahman Abi Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Guru kepada Imam Abi Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Imam Haddad ni anak murid dia. Mengarang ratib haddad. Tok guru dia karang ratibul atas. Ratibul atas ni dikarang tujuan dia kerana Abi Omar Abdurrahman Al-Attas ni pergi dakwah satu tempat. Kalau pergi dakwah satu tempat tu banyak gangguan daripada jin. Hilang semacam budak maghrib hilang. Maka Abi Omar Abdurrahman atas karang satu ratib. Ratib ni gabungnya doa-doa, himpunan doa-doa. Maka tujuan dia kalau benda-benda berkaitan dengan sihir ke apa dia molek amal ratibul atas. Manakala ratib haddad itu afdalnya berkait dengan masalah akidah ataupun ajaran sesat. Kalau kawasan itu penuh dengan ajaran sesat ataupun ajaran yang bercanggah menyeleweng kau, amal ke ratibul haddad, insya-Allah ajaran sesat itu akan semakin berkurang pada tempat tu. Tu cara baca dia sekali sehari lah. Molek ratibul haddad lepas pada maghrib, ratibul atas lepas pada isya. Atas kemampuan kita lah. Jadi anak ijazah lah kedua-dua ratib ni sebagaimana anak terima daripada guru anak. Sebab orang masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala akan hisap jika amalan kita ada. Ada amalan, maka Allah Ta'ala akan hisap amalan kita. Katanya ulama, kalau kita tak siwi Allah Ta'ala hisap amalan kita, kita buat kebaikan, jangan rasa kita yang buat. Jangan winapok kita yang ada amalan. Apabila kita tak ada amalan, cakap Tuhan nak hisap amalan dia sendiri. Maka Tuhan tak hisap amalan kita. Selagi mana kita terasa saya yang buat, saya yang sedekah duit ni, saya yang buat baik, saya yang tolong orang baik, saya yang pergi ke Mekah, saya yang baca Quran, saya yang pandai, saya yang alim, saya yang gapo, maka Tuhan akan tanya kerana itu perbuatan kamu. Sedekah dia kata wahum la yusalu. Tuhan tak ditanya, sedekah mereka itu ditanya. Jadi kalau kita rasa amalan kita akan tanya. Maka ulama kata cara tu supaya tidak dihisap amalan, jangan rasa kita yang buat amalan tu. Serah betul-betul pada Allah Ta'ala. Kita semaya banyak pun, kita baca Quran, kita mengajar, kata itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan daripada saya. Boleh kalau kita putus silaturahmi dengan orang kafir yang mengata buruk kepada orang lain, orang kafir. Boleh kalau orang begini. Bukan kata orang kafir, orang Islam pun kalau kecek benda yang tak molek, kita haram kita duduk dalam majlis dia. Dia tengah hina Allah Ta'ala, dia tengah hina Nabi Muhammad. Orang Islam kadang-kadang dia kecek tu benda yang tidak layak. Maka haram kita duduk dengar benda lagu tu. Wajib kita keluar daripada majlis tu kalau kita mampu. Kalau kita terdesak misalnya tak boleh nak tubik daripada majlis tu, nak kata ke mana? Tapi kalau boleh keluar, wajib kita keluar. Kerana ayat Quran kata apa? Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Maknanya sehinggalah dia kecek benda lain. Selagi mana dia kecek benda tak sesuai lagu tu, keluar daripada majlis. Kalau dia tukar kepada topik lagu lain, baru kita boleh kecek. Maka kita putuskan hubungan dengan dia sebab dia kecek benda tak molek. Bukan putus hubungan kerana nafsu. Hak tu hak Nabi marah, putus hubungan kerana kepentingan kita. Tapi kalau kerana Allah tu tak apa. Boleh kau berbila Jumaat dalam satu tempat. Hak tu tanya majlis agama, dia kita tak ada. Kawasan ni boleh banyak tempat, kawasan setempat. Kalau dia kata setempat, tak boleh buat mana tempat, hukumnya tidak sah. Jumaat ni kerana tujuan sembahyang Jumaat ni untuk penyatuan. Anak tak boleh kecek lagi umur 5 tahun. Kena pergi jumpa dengan orang lah, minta air tawar dengan tok guru mana kau apa dia. Cek melalui perubatan kau, cek melalui hospital kau, takut ada masalah kau apa dia. Kalau tidak ada masalah tu lambat tu biasa ya. Minum air Zam-Zam banyak, minum watak makan watak hama banyak. Mana afdal buka puasa dulu kau, baca doa dulu.
Apabila kita nak makan, buka puasa ni makan nasi, kau makan ni, maka kena baca doa lah. Maka baca doa juga lah guna. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan. Kau makan dulu baca bismillah. Aku mana? Jadi doa tu memang terpaksa dah doanya. Lepas tu lepas pada kita makan, baru kita baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, lepas tu dah. Pernah kau Nabi bunuh orang munafik? Nabi tak pernah bunuh orang. Kecuali dalam satu kisah kehidupan Rasulullah, sekali saja Rasulullah bunuh orang. Tu pun orang kafir ni. Rasulullah bukan bunuh pun. Sebab Rasulullah ni wa ma arsalnaka illa rahmah. Rasulullah tidak diutuskan kecuali tanda kasih sayang. Maka kasih sayang tidak akan membunuh. Maka kalau Rasulullah membunuh dalam hidup dia sekali saja. Tu pun dia ambil benda, dia pekung. Tanpa bukan tujuan nak membunuh sangat. Kena takdirnya mati lelaki tu. Apa maksud watan asal dalam bab musafir? Watan ni negeri lah, negeri asal dia. Dalam bab musafir, watan ni mustautin lah. Watan, negeri, tempat dia. Gapo dia tak faham ni tulisan ni. Dosa kau kita baca komen, duk kutuk gapo dah? Dah hina orang. Kita baca, moleknya lagu ni tak usah baca lah. Tak usah baca lah. Kadang-kadang kita baca kerana ada nak tahu maklumat kau apa dia. Tu atas dasar maklumat. Tapi kalau boleh, kalau benda tu tak perlu, tak ada penting, tak ada kaitan dengan kita, maka tak payah baca kerana kita macam pergi dengar air orang, pergi tahu maklumat air orang. Tak ada faedah kita isi pemikiran kita, hati kita, perasaan kita. Banyak lagi kita nak isi. Hati kita nak isi dengan ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, nak amal sunnah-sunnah Nabi. Tiba-tiba isi dengan benda karut-marut dah ni macam-macam, cerita macam-macam, isu macam-macam, gosip macam-macam, dia benda tak perlu, tak sedap baca lah. Surat khabar tak perlu baca. Hak benda maklumat asasi tu kena tahulah. Bagaimana cara menghadapi Wahabi dan Syiah? Belajar jadi ahli sunnah yang benar. Belajar apakah akidah ahli sunnah jemaah, gapo dia fiqh ahli sunnah wal jemaah, gapo dia tasawuf ahli sunnah wal jemaah, dan baca sejarah Wahabi dan baca sejarah Syiah. Baca dalam keadaan insaf, nak tahu kebenaran, bukan nak cari aib dia. Bukan kata Wahabi ni semua salah belaka, Syiah ni bukan salah belaka. Kadang-kadang Wahabi ni baik, cuma ada kesilapan dia. Maka kesilapan inilah yang kita baiki. Ahli sunnah tak kata Wahabi ni semua tak pakar belaka, tak juga. Ada kebaikan. Kadang-kadang dia ni suka tolong orang juga, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang gapo ni. Kadang-kadang dia tepat masa. Itu baguslah. Tetapi hak salah dia tu kita tegur. Syiah pun ada kebaikan juga. Tetapi hak salah dia kita kena tolaklah. Lagu tu. Hak penting belajar agak dia ke Wahabi, belajar agak dia ke Syiah. Cari sumber-sumber yang muktamad, benda-benda yang muktabar, benda-benda yang masyhur seperti rujuk ulama-ulama Azhar ko, ulama-ulama Syariah ko, ulama-ulama dunia yang masyhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah Rasulullah pernah memasuk? Oh, tak ingat ambo. Rasulullah pernah masuk kodok. Ambo tak tahu Rasulullah pernah masuk kodok. Hukum bercakap dalam masjid masa khatib baca khutbah, maka hukum dia buat benda sia-sia. Ada ulama kata gugur fadilat pahala hari Jumaat itu, semaya Jumaat itu. Ada kata dok perbuatan ni mengganggu. Benda perbuatan itu saja salah. Pahala semaya, tapi kecek tu dosa, salah dia. Makruh lah, makruh hukum dia. Tak jadi kau dosa tapi makruh. Makruh ni meluputkan pahala situ. Rupa rakaat dalam sembahyang kena tambahlah. Jangan awak pakai bagi salih lalu. Korek hidung dengan korek telinga ni tidak batal puasa dah. Korek hidung ni. Sini ni kawasan basah dipanggil khaysyum. Kita awak masuk jari kita jangan sampai peringkat basah. Kalau sampai peringkat basah ni batal. Telinga pula siapa boleh masuk anak jari. Anak jari ni kita tekan dalam sekat ni yang masuk dah, hujung jari. Maka tu tak batal lagi. Tapi kalau kita tekan tu masuk pak sini, jari kita masuk pak sini, maka batal lah. Biasanya anak jari akan masuk hujung ni tak batal lah. Korek telinga, korek hidung tidak batal. Rasulullah tak pernah bunuh musuh dalam perang saat ni hamba sebut dah, kecuali Isa sahaja.
Fatihah dalam solat, adakah kena ambil nafas dalam solat setiap ayat Fatihah? Hamba sebut dah Rasulullah baca Fatihah, baca Quran ni banyak cara riwayat. Ada setiap ayat Rasulullah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas. Nah. Tujuh kali menafas lah. Ada 3 kali, ada sekali senafas pun Rasulullah ada. Nah, baca Fatihah. Rasulullah buka puasa ke solat dulu. Rasulullah tentu dah buka puasa dulu baru solat. Nah. Kejo atas makan ni pada bulan puasa, boleh ke tak? Nah. Kalau hantar ke Cina boleh ke tak? Sudah. Ingat orang tak puasa pada bulan puasa kita tak boleh tolong dia. Kita tak boleh. Sehingga kalau orang tak puasa tu orang kafir, orang tak boleh hantar. Tapi kalau hantar kita tahu nak buka puasa, maka di hantar makanan tu tak apa hukum dia. Tapi kalau kita tahu hantar tu yang akan menyebabkan dia makan bulan puasa, maka tak boleh. Hantar ke Cina tak boleh lah. Membantu orang makan pada bulan puasa. Hamil boleh buka puasa ke tak? Orang tengah mengandung boleh buka puasa. Tu tengok atas diri kita. Kalau kita mampu puasa boleh, kalau tak mampu puasa, maka kita masuk dalam orang tak mampu puasa, maka boleh buka tak berdosa. Cuma kita kena qada. Okey, kita buka puasa kerana apa? Saya bimbing anak dalam perut. Maka kita buka puasa tu boleh, tapi kita kena qada dan bayar fidyah. Kerana kita buka puasa bukan kepentingan diri kita, tapi kepentingan anak kita. Tapi kalau kita buka puasa bukan kerana anak, tapi saya sendiri penat, saya tak urut lah. Maka kita buka puasa kena qada saja, tak perlu fidyah. Kerana kita buka puasa kepentingan diri kita. Hukum pakai bulan puasa, hukum dia makruh kerana meletihkan tubuh. Jangan makruh buat benda-benda yang meletihkan bulan puasa. Duduk seneme ko, nabah ko, basuh kereta ko, akak kayu balok ko, sepak bah ko, tu semua tu makruh bulan puasa. Benar ke orang yang zina, tapi kalau dia bertaubat jadi wali Allah pun dia tidak ada kedudukan di sisi Tuhan. Dok. Silap kenyataan lagu ni. Orang apabila taubat dengan Allah Taala dia jadi wali Tuhan. Jadi ada kedudukan lah di sisi Tuhan. Cuma ingat orang yang pernah berzina, maruah dia sudah cari. Ni maruah dia panggil. Maruah ni di sisi makhluk. Apabila orang itu pernah berzina, maka jika ada orang tuduh dia berzina, maka tak kena qazaf. Tidak kena qazaf kerana dia ada rekod dah berzina. Kalau dia jadi wali, dia ada kedudukan di sisi Tuhan. Cuma syarak ambil gini. Maruah ini seperti kertas. Apabila dia sudah dah tembus dah, dia tak boleh dibaiki semula dah. Maka kalau perempuan itu ada rekod dah, perempuan zina, maka kalau orang tuduh dia tak kena hukumnya qazaf. Tapi orang tidak pernah berzina, tiba-tiba ada seorang lelaki tuduh dia berzina, maka orang itu kena hukumnya qazaf 80 rotan kerana tuduh orang tak pernah berzina. Tapi orang itu pernah berzina, tapi dia taubat dah. Dia jadi wali, ada kedudukan di sisi Tuhan. Kedudukan yang hebat di sisi Tuhan. Tapi bab maruah dia kurang dah. Tapi kedudukan di sisi Tuhan tetap ada. Bukan kata dia tak ada kedudukan di sisi Tuhan. Kohok, apa hukum kohok ni? Hukum dia, kalau kohok ni dia mari daripada hidung ataupun daripada otak. Kalau dia mari lalu melalui saluran dia, maka tidak batal. Jangan masuk ke mulut saja, mulut baru batal. Betul kau imam kena akad niat zikir ketika angkat takbir. Ya, kalau dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia niat sebut Allahu Akbar tu nak memberitahu dia nak gerak. Misalnya dia nak rokok, dia sebut Allahu Akbar. Seolah dia nak beritahu saya nak rokok ni. Maka hukum dia batal semaya tu imam. Dia kena niat Allahu Akbar tu zikir. Kena niat zikir. Ataupun jangan niat nak memberitahu makmum. Macam mana nak tarik minat ngaji tauhid? Gini, tarik minat ni pertama kita kena beri kesedaran kepada masyarakat pentingnya belajar ilmu akidah. Kerana orang kafir ni dia serai kepada akidah, menyebabkan kita syok mengenai agama kita, mengenai kita syok mengenai ahli sunnah wal jamaah. Kita pakai jubah tak apa, kita pakai telekung tak apa, kita pakai pudah tak apa, tetapi akidah kita jadi kafir dah. Tu antara dakwah Kristian. Kristian kata awak tak satukan nama tak apa. Yang penting awak pegang kata Jesus tu Tuhan. Begitu ya. Maka dia ganggu akidah. Maka akidah yang paling penting sekali pakaian itu nombor 2. Maka lagu mana nak tarik dia? Pertama beri kesedaran, kecek mengenai akidah, kepentingan dia, fardu ain, wajib nyongga apa dia. Tekan masyarakat buat program-program berkait dengan akidah.
Lepas tu huraikan akidah-akidah ahli sunnah dengan cara mudah. Nah, kita kalau ngaji pondok payah ngaji akidah ni. Tetapi kita olahkan dengan bahasa yang mudah menyebabkan menarik orang-orang untuk belajar akidah. Permudahkan Orang tu yang koma adakah perlu qada balik? Orang ni kalau ada akal apa dia apa semua masih kena qada puasa, kena qada puasa deh. Tapi kalau dia koma tak ada harapan sembuh, maka ke mana? Setiap kali dia buka puasa kena bayar satu fidyah saja. Orang ni koma, maka dia kena koma ke mana? Koma ada harapan sembuh tak? Kalau ada harapan sembuh dia kena qada ketika dia sihat. Tapi kalau dia tak ada harapan sembuh, maka setiap kali masuk bulan puasa, keluarga dia ke gapo beli 30 copok beras sedekah kepada orang miskin. Dah dia tak mampu puasa dah. Tak perlu bertambahlah, bayar fidyah saja tak perlu puasa dah. Warna kesukaan Nabi hijau putih. Hak Nabi pakai hitam ada, merah ada, kuning pun ada. Dalam semaya kita baca Fatihah saja sah ke tak sah, kerana bacaan dalam sembahyang antara bacaan Al-Quran wajib hanya Fatihah saja. Selain daripada tu tahiyat, takbiratul ihram, selawat, salam, 5 benda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.